Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, baiklah, cikgu ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton video cikgu pada kali ini. Cikgu akan teruskan PDPR pada hari ini adalah berkaitan dengan tema 1, iaitu faktor-faktor yang membawa kepada masyarakat industri di Jerman pada abad ke-18 hingga 19. Mengapa cikgu pilih tajuk ini? Kerana tajuk ini adalah antara tajuk-tajuk yang hot dan dijadikan soalan trial untuk STPM pada tahun ini. Okay, baiklah, kita akan lihat kepada bahagian pengenalan masyarakat industri, iaitu kita lihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan masyarakat industri. Masyarakat industri merujuk kepada masyarakat yang bergantung kepada perindustrian. Mereka terlibat dengan pengeluaran barangan dan perkhidmatan menggunakan mesin. Okey, baiklah, kita teruskan di mana kita nak lihat di mana dan bila berlaku. Masyarakat Jerman menjadi masyarakat industri akad lewat berbanding negara-negara Eropah yang lain seperti England, Perancis dan Belgium. Jerman hanya muncul pada fasa kedua sebagai negara perindustrian, iaitu pada 1860-an hingga 1914. Ekoran daripada perkembangan perindustrian di Eropah pada abad ke-19. Okey, kita fokus kepada isi jawapan ya untuk bahagian pendahuluan yang terakhir. Berikut adalah antara faktor yang membawa kepada perkembangan sektor perindustrian di Jerman. Okey, kita ada tujuh isi, iaitu berkaitan dengan penyatuan Jerman. Yang kedua, dasar kerajaan Jerman. Ketiga, tenaga buruh. Keempat, kekayaan bahan mentah. Kelima, peranan institusi keuangan modal. Keenam, berkaitan dengan kemajuan sistem pengangkutan, dan terakhir adalah kemajuan sains dan teknologi. Okay, anda perlu ingat ya, perlu baca supaya jika soalan keluar berkaitan dengan bincangkan, dia akan memilih salah satu faktor yang ada dalam senarai di atas. Okay. So, cikgu bincangkan dekat belakang soalan dan juga soalan sejauh manakah. Okey, baiklah, kita akan teruskan dengan bahagian isi. Isi yang pertama atau faktor yang pertama adalah berkaitan dengan faktor penyatuan Jerman. Kenapa penyatuan Jerman ini boleh membawa kepada masyarakat industri bagi negara Jerman? Okey, pada awal abad ke-19, Jerman adalah sebuah negara pertanian yang berasaskan sistem feudal. Negara Jerman jauh ketinggalan berbanding dengan negara perindustrian yang lain seperti yang kita ketahui ialah Britain, Perancis dan juga Belgium. Namun begitu, pada tahun 1830-an hingga 1840-an, negara Jerman masih berpecah belah kepada negeri-negeri yang berasingan. Hasil ekonomi Jerman hanya bergantung kepada sektor pertanian. Contohnya, Rusia merupakan salah satu pengeluar utama hasil-hasil pertanian seperti ubi kentang dan sebagainya. Namun begitu, pada dekad 1830-an, perindustrian di Jerman dimulakan dengan pembuatan tekstil secara kecil-kecilan. Perkembangan ekonomi Jerman berlaku antara tahun 1850 hingga 1870 apabila Jerman mengalami revolusi perindustrian. Berikutan dengan penyatuan Jerman pada tahun 1871, kerajaan telah menjadikan masyarakat Jerman sebagai sebuah masyarakat negara perindustrian yang mana membawa kepada era baru dalam sektor perindustrian. Namun begitu, perkembangan terbaru ini menjadikan Jerman bertambah pesat dan dikenali sebagai revolusi perindustrian kedua. Kerajaan Jerman bukan sahaja menyokong industri berat tetapi juga industri kraftangan dan aktiviti perdagangan. Okey. Baiklah, kita lihat kepada faktor yang kedua, iaitu dasar kerajaan Jerman.
Pada 1867, kerajaan Jerman telah memulakan usaha untuk membangunkan sektor ekonominya, termasuklah dalam sektor perindustrian yang mana fokus kepada lombong arang batu dan juga besi untuk memajukan sektor perindustrian. Manakala jalan-jalan kereta api dibina bagi memudahkan pengangkutan. Begitu juga dengan kilang-kilang kain dan peralatan elektrik didirikan. Bagi melahirkan tenaga mahir, kerajaan Jerman mendirikan sekolah dan kolej teknik vokasional. Kita lihat lagi ya. Usaha membentuk Jerman menjadi negara perindustrian menyebabkan kerajaan menggubal dasar-dasar memberi keutamaan kepada sektor perindustrian. Contohnya pada 1879, Jerman menamatkan dasar perdagangan bebas dan mengamalkan dasar melindungi industri. Hal ini telah menambahkan hasil pengeluaran Jerman pada tahun 1872. Begitu juga usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah Jerman untuk menjaga kebajikan masyarakat industri Jerman. Contohnya Otto von Bismarck yang mana memperkenalkan Undang-Undang Insurans Sosial pada tahun 1883 bagi memastikan para pekerja mendapat perlindungan. Apakah fungsi undang-undang tersebut? Iaitu fungsinya untuk menjaga kebajikan pekerja semasa ditimpa kemalangan sewaktu bertugas. Undang-undang ini juga menyediakan satu peruntukan keselamatan yang mana pekerja kilang menghadapi risiko kehidupan kota, iaitu penyakit kemalangan dan juga umur tua. Akta-akta ini dapat mengatasi masalah-masalah tersebut dan telah diluluskan pada tahun 1883, 1884 dan juga 1889. Ini bermakna masyarakat industri dilindungi insurans serta mempunyai tabung pencen dan juga sakit. Manakala penggunaan tenaga buruh kanak-kanak diharamkan oleh kerajaan. Pada tahun 1839, undang-undang telah diluluskan di mana pengambilan buruh kanak-kanak bawah 9 tahun dan menghadkan masa kerja kepada 10 jam sahaja. Itu berkaitan dengan dasar kerajaan bagi memastikan masyarakat industri. Jelaslah ya bahawa dasar kerajaan menyebabkan negara Jerman muncul sebagai sebuah negara perindustrian. Baiklah, faktor ketiga iaitu faktor tenaga buruh. Sebagaimana yang kita ketahui pada abad ke-19, penduduk Jerman bertambah dan mengatasi penduduk Britain. Penduduk Jerman meningkat dari 23 juta orang kepada 56 juta orang berbanding Britain dari 10 juta kepada 37 juta orang dan Perancis bertambah dari 27 juta kepada 39 juta orang. Maka Jerman mempunyai penduduk yang paling ramai di Eropah telah membawa atau telah menyumbangkan Jerman dapat menyediakan sumber manusia yang besar kepada sektor perindustrian. Mereka bukan sahaja merupakan tenaga kerja tetapi merupakan tenaga mahir yang mendapat pendidikan dari sekolah-sekolah pertukangan, teknik dan juga vokasional. Tenaga mahir disalurkan ke kilang-kilang bagi mengendalikan jentera-jentera di kilang-kilang. Mereka merupakan tulang belakang kepada industri elektrik, kimia, petroleum, kenderaan, tekstil dan lain-lain lagi. Maka jelaslah dengan penduduk yang ramai menyebabkan Jerman ini mempunyai tenaga buruh yang ramai juga membantu munculnya Jerman sebagai masyarakat
industri. Baiklah, kita akan lihat pula kepada faktor yang keempat, iaitu kekayaan bahan mentah. Masyarakat industri Jerman turut muncul dengan adanya sumber bahan mentah yang banyak. Contohnya pengeluaran biji besi di Saxony dan Silesia, yang mana jumlahnya adalah 1.5 juta tan pada tahun 1871 dan meningkat kepada 8.5 juta tan pada tahun 1900. Ini membolehkan industrialis seperti Alfred Krupp menjadi pengusaha barangan besi yang terkemuka di dunia, di mana syarikatnya mengeluarkan besi dan keluli yang berkualiti tinggi. Pada tahun 1913, ekspor biji dan keluli Jerman bernilai 100 juta pound sterling. Selain itu, Jerman juga kaya dengan sumber aram batu, terutamanya di lembah Rhine serta Alsace dan juga Lorraine, di mana kawasan-kawasan yang kaya dengan bahan mentah ini menjadi tumpuan pengusaha kilang untuk mendirikan perindustrian mereka. Maka, jelaslah kekayaan bahan mentah mempengaruhi kewujudan atau kemunculan masyarakat industri di Jerman. Baiklah, faktor seterusnya adalah berkaitan dengan peranan institusi keuangan modal. Kemunculan institusi perbankan memainkan peranan yang penting dalam kemunculan dan perkembangan masyarakat industri di Jerman. Perkembangan sistem perbankan di Jerman menggalakkan perdagangan dan perniagaan. Contohnya, pada tahun 1840-an, Bank of Prussia berfungsi sebagai joint stock dalam pengeluaran kredit dan menyediakan pelaburan kapital. Contohnya, sistem perbankan di Jerman dikawal oleh Die Bank, iaitu pergabungan beberapa buah bank utama yang terdiri daripada, anda tengok tu, gabungan beberapa bank. Dengan bantuan dan peranan bank memberi peranan atau bantuan modal mempercepatkan perkembangan industri di Jerman sekitar tahun 1870-an. Hal ini menggalakkan pertumbuhan industri perlombongan, aram batu, keluli, kapas dan kain bulu serta kemajuan sistem pengangkutan darat dan laut. Jelas ya, adanya bank, maka muncullah juga masyarakat industri di Jerman. Seterusnya yang kedua terakhir berkaitan dengan faktor kemajuan sistem pengangkutan. Sebagaimana yang anda ketahui, pembinaan jalan raya dibina dengan pesatnya pada tahun 1870. Hasil pembangunan industri besi dan keluli. Firma Jerman di Borsig telah menjadi pengeluar utama kereta api di Jerman. Kerajaan juga menyediakan perkhidmatan kereta api yang murah bagi menghantar besi Jerman ke negara-negara lain. Kemajuan ini membolehkan Jerman mula mengekspor besi dan keluli ke lain-lain negara Eropah dan juga membolehkan Jerman menjadi negara industri. Faktor yang terakhir adalah berkaitan dengan kemajuan sains dan teknologi, iaitu berkaitan dengan penyelidikan. Sebagaimana yang kita tahu, dasar kerajaan sangat menggalakkan industri. Kita tengok kerajaan Jerman ni sanggup melaburkan wang yang banyak, terutama untuk membuat penyelidikan dalam bidang dalam bidang elektrik, kimia ataupun otomotif. Jadi penyelidikan ini telah melahirkan inovasi baru, contohnya seperti syarikat Siemens untuk dalam bidang kejuruteraan elektrik. Tidak ketinggalan juga dalam industri tekstil, yang mana mereka berjaya mencipta pewarna tiruan dan secara tidak langsung kemajuan dalam bidang industri tercapai dan
lihat di negara Jerman. Okey, bahagian yang terakhir iaitu bahagian kesimpulan. Sebagaimana yang anda ketahui, kita kena simpulkan, kena buat kesimpulan agar markah kita bahagian komunikasi cemerlang. Okey, baiklah, kesimpulannya pada abad ke-19 dan 20, negara Jerman mengalami perkembangan pesat dalam bidang ekonomi, terutama berkaitan dengan perindustrian. Kemajuan teknologi dan perindustrian membawa Jerman muncul sebagai masyarakat industri yang berjaya, terutama menjelang abad ke-20, dan Jerman mampu menjadi pemimpin dalam bidang perindustrian di samping Britain dan juga Amerika Syarikat. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.